A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat dirahmati Allah, insya-Allah kita akan sama-sama tadabbur surah Al-Waqiah. Untuk permulaan ini, saya nak sebut secara umum apa yang disebut dalam surah Al-Waqiah. Kalau kita perhatikan bahawa dalam surah Al-Waqiah ada beberapa perkara yang kita boleh ambil manfaat, seperti yang telah saya sebut, tulis dalam nota ni, iaitu ada beberapa perkara, ada 1, 2, 3, 4, ada 8 perkara yang terdapat dalam surah Al-Waqiah ini, ataupun ada 8 segmentasi. Baik, iaitu bermula pada ayat 1 hingga ayat 10, menceritakan tentang 3 golongan di hari akhirat, iaitu golongan kanan, golongan kiri, dan juga golongan yang muqarrabun, iaitu golongan yang awal masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian pada ayat 11 hingga ayat ke-26, iaitu menyebutkan tentang balasan syurga kepada golongan muqarrabun, iaitu mereka yang awal, yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, yakni mereka diberikan ganjaran syurga. Manakala pada ayat selanjutnya, ayat 27 hingga 40, menceritakan tentang balasan syurga kepada ashabul yamin, iaitu golongan kanan. Manakala pada ayat seterusnya, ayat 41 hingga ayat 56, berkaitan tentang balasan syurga kepada ashabus shimal, yakni golongan kiri, mereka orang-orang yang mendustakan hari pembalasan, mendustakan hari kebangkitan, iaitu orang-orang kafir. Manakala pada ayat 57 hingga 74, pada ayat ni agak menarik untuk sama-sama kita tadabbur. Ada 4 persoalan. Ada 4 persoalan, yang soalan itu adalah Allah nak menunjukkan bukti bahawa apa yang didustakan oleh orang kafir ini, bahawa hari kebangkitan itu adalah benar. Dan diakhiri dengan ayat tasbih, iaitu pada ayat 74. Manakala pada ayat ke-75 hingga 81 menceritakan tentang Allah bersumpah demi kemuliaan Al-Quran, yakni sebagai dalil keutamaan ataupun kemuliaan Al-Quran. Manakala pada ayat selanjutnya 82 hingga 87 menceritakan hakikat Allah Subhanahu Wa Taala itu maha berkuasa ke atas manusia. Dan akhir sekali, sebagai penutup pada surah ini, Allah Ta'ala menceritakan apakah balasan di akhirat nanti kepada 3 golongan yang disebut di permulaan surah Al-Waqiah. Cuma untuk kita tadabbur pada hari ini, saya pilih topik yang menarik untuk kita bincang, untuk kita tadabbur, iaitu berkaitan tentang 4 ayat persoalan yang ditujukan kepada golongan kafir, khususnya musyrikin Quraisy yang mendustakan hari kebangkitan. Iaitu boleh rujuk dalam Al-Quran, ada 4 ayat, iaitu yang dimulakan dengan afara'aitum, iaitu ayat 58, afara'aitum ma tumnun. Kemudian ayat ke-63, afara'aitum ma tahrusun. Kemudian ayat ke-68, afara'aitum tumul ma allati tashrabun. Dan juga ayat ke-71, afara'aitumun nar allati turun. Baik, ayat ni dia adalah ayat yang soalan, yang soalan tu suruh difikir. Baik, insya-Allah ayat ni adalah ayat-ayat yang membuktikan kebenaran hari kebangkitan. Dan insya-Allah kita cuba untuk tadabbur satu persatu. Untuk kali ini kita pergi kepada ayat soalan yang pertama, iaitu afara'aitum ma tumnun. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman pada ayat 58 hingga 62, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afara'aitum ma tumnun.
أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. Yang bermaksud, maka terangkanlah kepadaku tentang air mani yang kamu pancarkan. Kamukah yang menciptakannya atau kami yang menciptakannya? Kami telah menentukan kematian di antara kamu dan kami sekali-kali tidak akan dapat dikalahkan untuk menggantikan kamu dengan orang-orang yang seperti kamu dalam dunia dan menciptakan kamu kelak di akhirat dalam keadaan yang tidak kamu ketahui. Dan sesungguhnya kamu telah mengetahui penciptaan yang pertama, maka mengapakah kamu tidak mengambil pelajaran untuk penciptaan yang kedua? Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, untuk memahami pada tafsiran ataupun pemahaman ayat bermula 58 hingga 62 ni, saya cadangkan ataupun boleh buka Quran tengok, iaitu pada ayat sebelum-sebelum itu terdapatnya ayat tarhib, yakni ayat ancaman yang menceritakan tentang balasan kepada golongan kiri, iaitu mereka orang yang kafir. Allah terangkan balasan akhirat, iaitu neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat ini dia bermula pada ayat ke-57, iaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, nahnu khalaqnakum falawla tusaddiqun. Kami telah menciptakan kamu, maka mengapa kamu tidak membenarkan? Maksudnya, kenapa kamu tak percaya? Sedangkan Allah yang cipta kamu, kan? Pasal apa kamu tak percaya yang Nabi kata ada hari kebangkitan tu? Sebab itulah adanya ayat persoalan, 4 persoalan ni sebagai bukti untuk apa? Untuk menyatakan kepada orang kafir bahawa kamu salah. Okey, baik. Ini tafsirannya. Afara'aitum ma tumnun. Apa maksud ayat ini? Allah bertanyakan kepada mereka, yakni orang kafir yang mendustakan hari kebangkitan, apakah kamu memerhatikan apa yang kamu pancarkan, yakni air mani, kan? Apabila lelaki, maksudnya suami isteri, mengeluarkan air maninya, maksudnya bersetubuh, maka air itu keluar untuk jadikan anak, maksudnya zuriat. Jadi persoalannya di sini, adakah kamu yang jadikan air itu? Antum takhluqunahu am nahnul khaliqun. Sebab tu Allah kata, adakah kamu yang menjadikannya? Nya tu merujuk kepada nutfah tu. Melalui perbuatan tersebut terhasillah anak, dan anak yang dilahirkan itu siapa yang jadikan? Kamu ke yang buat air mani ataupun Allah? Maksudnya semua ni adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Saya rujuk dalam tafsir Muyassar, iaitu yang disebut bahawa apakah kalian yang menciptakan dan membentukkannya, maksud air mani itu menjadi manusia yang sempurna, ataukah kami yang menciptakan dan membentuknya? Baik, ayat ni ayat soalan yang bukan suruh jawab. Ayat ni ayat yang suruh fikir. Sudah tentu manusia tak boleh buat air mani tu, maksudnya dia keluar tersebut. Baik. Nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin. Maka jawab Allah, kamilah yang menentukan dan menetapkan kematian atas setiap orang dengan ketentuan, ketetapan dan waktu yang tertentu juga. Kami bukanlah golongan yang lemah, bimasbuqin. Maksud kata Allah berkuasa untuk hidupkan dan juga mematikan. Ala an nubaddila amthalakum wa nunsyi'akum fi ma la ta'lamun. Kami terlemah untuk menciptakan makhluk pengganti kalian atau yang serupa dengan kalian, atau bahkan kami mampu menciptakan makhluk yang lebih baik dari kalian. Kami juga berkuasa untuk menjadikan kalian dengan rupa yang buruk, yang bahkan kalian tidak mampu menggambarkan keburukannya. Sebab itu disebutkan, ni adalah tafsiran ulama. Imam Hasan Al-Basri mengatakan, yakni
kami menjadikan kalian kera atau babi sebagaimana yang telah kami lakukan pada kaum-kaum sebelum kalian. Maksudnya tak mustahil kalau Allah nak bangkitkan kita dengan rupa yang lain. Sebab tu kita rujuk dalam hadis Nabi SAW menyebut hadis sahih, yakni bila mana dibangkitkan daripada kubur nanti, pada tiupan sangkakala yang kedua, manusia ni akan berbaris. Maksudnya ada kelompok-kelompok, ada 12 kelompok. Ada yang kepala ke bawah, kaki ke atas, dan macam-macam lah, rupa, kera, babi dan seumpamanya. Maka segala itu adalah ketentuan Allah. Allah boleh jadikan. Ini adalah ayat berbentuk ancaman, ya. Walaqad alimtumun nash'atal ula falawla tadhakkarun. Dan penutup ayat, kata Dr. Abbas Zuhaili, Allah Ta'ala mencela mereka, orang kafir yang tak percaya pada hari kebangkitan ni, disebabkan mereka tidak menggunakan akal yang waras. Kata Allah, sungguh kalian, wahai orang-orang yang mendustakan hari kebangkitan, kalian mengetahui dengan yakin akan penciptaan kalian yang pertama kali dari air mani. Mana kata manusia tu tahu memang dia dilahirkan ni bermula dengan air mani, kemudian segumpal darah, kemudian segumpal daging, yang kita rujuk dalam surah Al-Mu'minun ayat 13-14 tu. Boleh rujuk proses kejadian manusia tu. Dan maka untuk mengembalikan kalian lebih mudah daripada menciptakan kalian pada kali pertama yang tidak berwujud apapun. Maka maksudnya katakan daripada mula kita lahir itu dengan proses 9 bulan 10 hari itu, kemudian hidup kita ni kita mati. Jadi bagi Allah adalah sangat mudah kalau nak membangkitkan semula, benda ni dah sedia ada. Sedangkan yang tak ada itu pun Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan. Sebagaimana dalam surah Ar-Rum ayat 27, Allah Ta'ala berfirman, wa huwallazi yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu 'alaihi walahul mathalul a'la fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Dan dialah yang menciptakan manusia dari permulaan, kemudian mengembalikan hidupnya kembali dan menghidupkan kembali itu adalah lebih mudah baginya, dan baginya lah sifat yang maha tinggi di langit dan di bumi, dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, apa yang boleh kita kongsi pada saat ini ialah segala apa yang dinyatakan pada ayat ni adalah untuk membuktikan kebenaran hari kebangkitan. Bagi siapa? Yakni bagi orang-orang kafir yang mendustakan, yang tak percaya adanya hari kebangkitan. Jadi kita boleh tengok dalam ayat ni, yang pertama sekali kita dapat sama-sama untuk tadabbur ialah sifat manusia ni memang suka membantah. Orang serobat ni dia tak mau buat, dia tak mengikut sistem. Di antara yang disebut dalam ayat ialah membantah, yakni mendustakan hari kebangkitan. Perkara ni dah disebut pun dalam Al-Quran. Jelas dalam surah An-Nahl ayat 4 ni sifat manusia. Khalaqal insana min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Dia, yakni Allah telah menciptakan manusia daripada air mani. Yakni Allah berikan kehidupan, Allah jadikan manusia satu makhluk namanya manusia. Tiba-tiba bila dah sempurna kejadian penciptaan dia ni, maksudnya dia dah hidup, dah boleh jalan, dah kerja, dah boleh fikir elok ni, dia nak membantah pula. Dia tak mau ikut perintah Allah. Dia nak jadi khasimun mubin. Senada dengan itu dalam surah Yasin ayat 77 yang selalu kita baca, awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Tidakkah manusia itu melihat, maksudnya memerhatikan, berfikir bahawa kami telah menciptakan dia daripada setitis air benih, air mani. Dalam pada itu setelah kami sempurnakan kejadiannya dan tenaga kekuatannya, maka dengan tidak semena-mena menjadilah ia seorang pembantah. Yang terang jelas bantahannya mengenai kekuasaan kami menghidupkan semula orang-orang yang mati. Jadi itu perkara pertama. Jadi pada hari ini kita sedar bahawa yang manusia ni dia ada satu masalah. Masalah dia ialah dia tak kenal hakikat diri dia siapa. Sebab tu perlunya kita baca Quran, ingat balik dengan ayat-ayat Quran ni, memberikan kesedaran pada kita siapa kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah cipta kita ni satu sebab je, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik.
Perkara yang kedua yang sama-sama kita boleh tadabbur ialah Allah suruh kita perhatikan. Tengok afara'aitum. Tengok pada ayat tu. Maka adakah kamu memerhatikan? Maksud perhati ni apa? Betul atau tidak apa yang telah berlaku, yakni asal usul kejadian manusia tu? Sebab apa? Untuk kita fikir bahawa boleh, maksudnya betul ke ada hari kebangkitan ni. Jadi kalau nak tahu betul tak betul, maka kena perhatikan. Sebab tu Allah sebut afara'aitum. Maksud perhatikan ini maksudnya lihat, tengok dan fikir. Siapakah sebenarnya yang mencipta manusia? Sebab itu dalam Al-Quran banyak ayat yang suruh kita berfikir. Contoh dalam surah Al-Mu'minun ayat 80, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa huwallazi yuhyi wa yumit wa lahu ikhtilaful laili wan nahar afala ta'qilun. Dan dialah yang menghidupkan dan mematikan, dan dialah yang mengatur pertukaran malam dan siang. Maka apakah kamu tidak berfikir untuk memahaminya? Masya Allah. Siapakah mampu menghalang siang masuk kepada malam? Confirm automatik masuk maghrib, dia masuk dah malam. Ada siapa boleh halang? Kalau kamu tak boleh nak halang, maka siapa kamu? Dan siapakah yang maha berkuasa, yang boleh menjadikan yang kuat mana pun lepas siang itu adalah malam. Masya Allah. Jadi inilah bukti kebenaran yang bahawa bagi Allah itu mewujudkan hari kebangkitan itu bukanlah satu yang mustahil. Sebagaimana disebutkan kan, wa huwallazi yabda'ul khalaqa tsumma yu'idu wa huwa ahwanu alaih. Dan dialah yang menciptakan manusia dari permulaan, kemudian mengembalikan, menghidupkannya kembali. Dan menghidupkan kembali itu adalah lebih mudah bagi Allah Ta'ala. Jadi di sini sama-sama dengan kita tadabbur akan ayat ini memberikan kekuatan, kefahaman, keyakinan, dan juga ini ilmu yang berguna kepada kita. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang taat dan patuh pada perintah Allah dan istiqamah insya-Allah. Wallahu a'lam bissawab.